Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Sahabat saya di luar sana buat apa tu petang-petang macam ni? Hari ni saya nak kongsi kepada sahabat yang berminat tentang apa itu bonsai kelapa. Kita nak cuba tanam bonsai semayan kelapa, anak kelapa gading ni yang kita nak jadikan bonsai daripada botol semayan ke dalam pasu. Jadi ada beberapa barang ataupun beberapa bahan yang perlu kita siapkan. Okey. Hari ni petang ni cuaca sangat orang kata redup. Jadi kita ramai yang tidur petang-petang kalau cuaca macam ni. Jadi kita buat sesuatu yang bermanfaat. Kita isi masa lapang kita, masa PKPB ni dengan benda-benda bermanfaat. Semoga video saya ni bermanfaat pada mana-mana sahabat yang nak cuba tanam bonsai kelapa ni. Jadi bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk tanam kelapa ni sudah semestinya bahan utamanya adalah semayan kelapa lah. Petang ni saya gunakan anak kelapa gading. Kelapa ni berumur sekitar 3 bulan lebih. Saya semai di dalam botol ni. Botol ke apa kamu orang panggil ni. Akar dia pun dah ada yang matang, dah ada yang keras dekat atas tu, dah boleh ditanam dalam pasu. Jadi kita sediakan bahan utamanya adalah anak kelapa gading. Okey. Bahan seterusnya ialah sudah semestinya pasu lah. Kita sediakan pasu. Kita sediakan tanah hitam. Okey, tanah hitam. Kita sediakan juga pasir pantai ataupun pasir sungai. Kita sediakan juga kokopit ataupun sabut kelapa lah. Kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh beli. Okey. Jadi saya teruskan perkongsian petang ni. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang nak cuba main hobi bonsai kelapa ni. Okey, kita mulakan sekarang. Bahan-bahan tambahan yang kita perlu untuk menghias kelapa ini dalam pasu. Hari ni petang ni saya gunakan umbi buluh tua. Saya jumpa di tepi pantai. Kita tengok macam boleh dijadikan hiasan dalam pasu. So kita bawa balik lah. Dan bahan tambahan seterusnya ialah carikan sabut kelapa ni lah untuk kita lapik di bahagian bawah pasu tu. Okey. Kita akan mulakan. Saya akan rendahkan kamera saya ni supaya anda dapat tonton dengan bagus. Kita sediakan pasu. Okey, saya rendahkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ke tak? Belum nampak. Okey. Okey. Nampak dah pasu. Okey, ini pasu. Kita masukkan bahan yang pertama. Kita masukkan sabut-sabut, carikan sabut ni dalam pasu. Untuk apa? Untuk kekalkan kelembapan dalam pasu ni lah nanti. Sebab anak pokok yang baru dialih ni memerlukan tanah yang lembap. Okey, kita letakkan secukupnya lah. Jangan terlampau banyak, jangan terlampau kurang. Kita masukkan untuk kekalkan lembapan di bahagian bawah. Okey, lepas tu kita tinggi sikit lah. Okey. Baik, lepas tu kita masukkan campuran antara tanah hitam, pasir pantai dengan kokopit ni. Okey, saya mulakan dengan tanah hitam. Kita masukkan tanah hitam. Nak gaul di luar pun boleh, nak gaul di dalam ni pun boleh. Kita selang-selilah dengan pasir, dengan kokopit. Kita selang-seli dia supaya dia ada jugalah orang kata pengudaraan dalam tanah ni. Ini bukan buat kuih ni ya. Okey, kita tambah tanah.
tanah hitam. Tanah hitam ke tanah merah boleh. Ikut suka anda lah nak guna tanah apa. Jangan guna satu komposisi tanah saja. Okey, kita gaul dia. Letakkan selang-seli supaya dia ada pengudaraan dalam tanah tu nanti. Siapa yang belum tahu cara nak buat benda ni, boleh lah. Kita bukan mengajar, kita share. Manalah tahu bermanfaat kan. Duduk saja-saja dekat rumah tu tak tahu nak buat apa, jadi boleh cuba hobi baru ni. Hobi ni lumayan juga sahabat. Jika satu hari bonsai ni tumbuh dengan cantik dalam pasu, dia memberikan satu harga yang lumayan lah kepada pemilik bonsai kelapa ni. Okey, gaul dia. Saya banyakkan tanah hitam lah berbanding pasir biasa. Letak sampai penuh. Okey, kacau dia. Kacau ke gaul ni? Korang panggil apa ni? Okay. Kalau nampak kurang, tambah lagi. Okey. Kita letak secukup yang kita suka lah. Nak tinggi ke, nak rendah ke tanah tu boleh je. Seterusnya kita ambil kita punya hiasan ini, cuba letakkan dia dalam tu. Nak tengok komponen apa ni? Macam mana kita nak combinekan dia. Kita nak satukan dengan bonsai kelapa tu nanti. Selalunya saya pakai batu untuk menghias. Nampak macam tempurung kelapa tu bertenggek di atas batu. Hari ni kita nak cuba umbi buluh ni. Nampak macam menarik juga, nak cuba. Tak salah kita cuba. Jadi kita letak dia. Orang kata dalam komposisi yang kita mahukan lah. Ikut suka korang lah macam mana, sebab korang punya kan. Okey, letakkan dia dulu. Kita boleh boleh tambah tanah kemudian. Okey, hari ni kita pakai ni. Korek di bahagian belakang ni supaya akar dapat kita setting lah bahagian dalam tanah tu. Okey. So kita cabut kelapa ni daripada dia punya tempat semaian ini. Okey. Kita cabut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ini dia punya rupa dia akar lah. Akar yang sudah subur, tumbuh. Ini kelapa gading. Saya pakai kelapa gading. Okey. Bila dah dapat kelapa ni, kita pastikan, kita tengoklah kedudukan mana yang kita mahukan untuk kita letak dalam pasu ni bersama dengan hiasan kita ni. Okey, untuk petani saya suka untuk letak dia dalam bentuk macam ni. Supaya dia nampak macam bertenggek di atas. Di atas buluh ni lah. Tengok dia. Ni perlukan ketelitian jugalah. Macam mana bentuk yang sesuai.
Nanti kita akan balut kain ni untuk kekalkan kelembapan akar ni. Macam mana ni? Adakah dia sesuai sudah? Buka dululah kain ni. Masa proses tanam ni kena hati-hati, takut patah dia punya akar yang masih putih tu. Okey, rasa saya dah jumpa bentuk yang sesuai untuk kedudukan dia. Kita akan mula proses tambah pasir. Okey ke ni? Cuba tengok. Okey kot. Dia satu hari nanti dia nampak macam tempurung kelapa ni bertenggek atas hiasan buluh tua ni, dan juga di atas akarnya sendiri. Akar dia lama kelamaan dia akan mengeras dengan sendirilah. Ada proses-proses dia lah untuk dia hidup subur. Okey, kita cuba buat bentuk macam ni hari ni. Tengok sesuai ke tak dia. Atau begini. Kita bagi rendah lagi, cuba bagi rendah lagi. Dah jumpa dah. Dah jumpa kombinasi dia. Okey. So kita timbuskan akar ni. Kita akan ikat sikit dia nanti supaya dia kuat bergantung atas ni nanti. Okey, kita dah jumpa kombinasi yang menarik untuk hiasan ni. Kita ikat dulu sikit, mana tali saya. Tak apa, kemudian kita timbus dulu. Masukkan tanah ni. Proses ni perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati lah, supaya tak memutuskan akar yang lembut tu. Saya kena pergi ambil tali dulu sekejap kerana dia tak teguh dekat sini. Bolehlah pakai bahan yang mana ada tepi kita ni.
pakai daun kelapa kering dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punya lah malas nak pergi ambil tali. Apalah, pakai yang mana ada je kan. Lama-lama dia boleh hancur sendiri daun ni. Okey, kita ikat dia sikit supaya dia teguh di sana. Okey, dah nampak dah ada kombinasi sikit. Nanti saya tunjukkan lagi. Okey. So sekarang kita pergi ke proses untuk kita balut dia. Kita tambah tanah lagi, tambah pasir sikit. Masukkan celah-celah ni supaya dia dapat tumbuh akar baru. Bahagian atas ni saya guna pasir pantai. Pasir pantai yang dah lama saya biarkan tengah hujan, bawah hujan. Okey, kita akan balut dia. Kita akan guna kain basah lah untuk balut dia. Kenapa perlu balut? Untuk kita kekalkan kelembapan di bahagian akar dia, sebab baru saja dialihkan. So kita balut dia.
kain ni nanti tak payah buka pun tak apa, biar dia hancur dengan sendiri. Lama-lama pandailah dia hancur sendiri. Okey, setelah kita balut macam tu, kita letakkan apa ni, kokopik ni untuk membaluti, untuk tambah dia punya kelembapan dia. Tak je, biar dia lembap, kekal lembap. Okey. Untuk tutup kokopik ataupun sabut kelapa ni, untuk mengekalkan kelembapan dia, nanti kita balut lagi dengan kain ataupun kita letakkan banyak-banyak sabut kelapa yang masih ada kulit tu, dan kita siram setiap hari. Okey, dah settle dah. Dah settle dah. Kita cuma nak letakkan kain untuk balut dia lagi dengan kain supaya dia lembap lagi. Kita siram setiap hari, okey. Saya tunjukkan sedikit bagaimana rupa setelah kita letakkan dalam pasu. Tengok. Macam ni lah rupa dia bila letak dalam pasu. Okey. Okey tak? Okey, saya rasa setakat ni dulu live saya, perkongsian saya hari ni. Malas nak lama-lama, kita nak sambung lagi proses ni supaya dia menjadi lebih cantik, okey? So, dah settle untuk hari ni kita punya projek. Saya tunjuk sikit lagi kepada yang baru-baru masuk tu. Okey. Ini dia punya yang kita dah proses tadi lah. Saya pusing sikit untuk tengok bagaimana kelapa ini, kelapa gading ni bertenggek di atas buluh tua yang kita baru alihkan daripada botol semayan ke dalam pasu. Semoga satu hari nanti dia hidup dengan cantik dan mempunyai, orang kata, mempunyai nilai yang menarik lah. Nilai yang menarik untuk tambahkan kita punya kenalan pun boleh tentang peminat-peminat bonsai kelapa ni daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Brunei. Okey. Saya rasa setakat ni saja live saya petang ni, perkongsian. Semoga video saya ini bermanfaat pada mana-mana sahabat yang nak mula bermain dengan hobi bonsai kelapa ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera.